إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumat yang dirahmati, sesungguhnya manusia ya Allah subhanahu wa ta'ala mengadakan di atas muka bumi ini, salah satu daripada tabiat ya Allah subhanahu wa ta'ala tanam di dalam jiwa manusia, yaitu kasih kepada harta benda.
Ini adalah sifat fitrah yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengadakan bagi manusia. Tak jadinya kecacatan apa-apa. Allah Jalla Jalaluhu wa taqaddasat asma'uh telah berfirman di dalam Al-Quran, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Mereka itu kasih kepada harta sebagai kasih yang tidak terhingga. Kalau gitu, kita sebagai manusia yang ada pada zaman, ada pada masa sekarang, kita tengok kebanyakan daripada manusia itu tinggal dan lalai daripada ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak beberapa lama lagi kita akan menemui satu bulan ya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan di dalamnya perlembagaan umat Islam dan umat manusia. Kerana Al-Quranul Karim bukan sekadar dia adalah kitab hidayah bagi manusia yang beriman sahaja, bahkan dia umum kepada manusia mana-mana, sama ada bahasa mana-mana pun berhajat kepada hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi masa yang kita ada ini, yaitu masa madi, masa yang orang banyak bergantung kepada benda, bergantung kepada muka, tidak kira mana kepada ajaran, terutama bergantung kepada harta benda. Dengan sebab itu, sidang Jumaat yang dirahmati, marilah sama-sama kita tengok, adakah Islam kita ni mencelakan kita milik harta, ataupun tak cela, ataupun bagaimana dia menguruskan cara kita nak muamalah, cara kita nak pakainya hidup, dengan kita nak bawanya diri, ada harta di tangan, ada harta dalam miliki, bagaimanakah cara di dalam agama kita. Allah Subhanahu wa ta'ala telah firman, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa' wal banin wal qanatir al-muqantarah min adh-dhahab wal fiddah wal khayl al-musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah firman di dalam Al-Quran, kata Allah Ta'ala menghiaskan bagi manusia, zuyyina lin-nas, hias bagi manusia, kata tertanam di dalam jiwa manusia hubbus syahawat, dia kasih kepada benda-benda yang dia tu ingin. Keinginan manusia yang ada di dalam jiwa tadi itu, ini adalah sifat kesemulaan jadi daripada orang-orang perempuan, daripada anak cucu, anak pinak, dan daripada berpikul-pikul, daripada harta emas dan perak, dan daripada kuda, kenderaan, dan daripada binatang ternakan, dan daripada ladang kebun-kebun dan sebagainya, tanah dan masuk di semua perkara-perkara Allah Ta'ala kata minal hars dzalika mata'ul hayatid dunya. Demikian itulah hiasan hidupan dunia bagi manusia. Kita nak lari tak boleh daripada perkara tersebut. Tapi ingat satu perkara, wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tempat kembali yang mulia. Dengan sebab itu, kita usaha yang baik, usaha yang halal di dalam agama kita ini tidak dicela, bahkan digalakkan di dalam agama kita supaya kita usaha menghasilkan harta benda dengan cara yang halal. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala telah firman di dalam Al-Quran, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kita untuk kita berjalan di atasnya dan carinya harta benda dengan cara yang halal, dan Tuhan suruh kita makan perkara-perkara yang halal itu, dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang kita akan kembali. Sidang Jumaat yang dirahmati, kalaulah kita tengok hari ini pada suasana orang Islam dengan cara khususnya,
terkadang dia cari harta sungguh, tapi tak ada buat beza di antara harta yang halal ataupun harta yang haram. Ramai mereka yang guna internet, gunanya telefon, gunanya alat canggih untuk cari harta benda, tetapi tak ada kira pada halal ataupun haram. Lepas pada tu dia mengadu kata gano ke hidup pe kita tak seni, hidup pe tak ada bahagia, anak cucu tak ada mulia, tak ada jadi sejuk anak mata dan sebagainya daripada kemuskilan benda masalah yang berlaku dalam hidup. Tak lain tak bukan manusia itu tak ada perhenti, tak ada dia itu perhati, tak ada dia tilik, tak ada dia tengok, tak ada dia fikir bagaimanakah harta yang masuk kepada jiwa dia, masuk pada diri dia. Karena harta ni adalah apabila itlaq, benda yang nak makan minum, nak awaknya pakai, nak awak tempat kediaman, nak awak perobatnya daripada sakit dan sebagainya, tetapi dia tak ada ambil berat dengan masalah ini. Dengan sebab itu kita sebagai umat Islam pasti kita kena mengerti, kena mengetahui cara kita nak cari harta, terutama anak muda kita hari ini. Tak kira anak muda terkadang 30, 35, 40 menega dengan perkara-perkara yang tak halal di dalam agama kita. Harta yang tak halal, kalau kita muamalah dengan dia, tak adanya hari yang kita nak dapat kebahagiaan dalam hidup, tak ada. Ini perjanjian daripada perkara yang benar. Kalau gitu ayuhal muslimun, sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, hendaklah kita berhati kepada ajaran. Kalau nak hidup bahagia dalam dunia, pasti kita kena ambil ajaran kita, ajaran yang mari daripada langit, ajaran yang mari daripada Allah Ta'ala, ajaran yang ditunjuk haja oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itu Imam Ahmad rahimahullahu taala dan Imam Ibn Hibban mengeluarkan di dalam kitab kedua-duanya, berkatanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi Amr bin As, dia kata, wahai Amr, ni'mal malus salih ma'ar rajulus salih, sebaik-baik harta yang bagus yang molek ada di dalam tangan orang yang molek juga. Kalaulah kita ni orang molek, nescaya kita cari harta dengan cara molek. Bagaimana kita nak jadi orang yang salih kalaulah kita tidak mengerti, tidak memahami akan isi kandungan ayat Tuhan, hukum syariat Islam? Bagaimana kita nak reti, nak menjadikan kita orang salih macam mana? Kalaulah kita tak jadikan diri kita sebagai orang salih, nescaya harta kita pun tak akan jadi salih juga. Apabila harta kita jadi tak salih, maka di manakah kita nak carinya kemuliaan hidup di atas muka bumi yang sementara ini? Memang kita hidup di muka bumi ini sementara, akan tetapi 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun bukan masa sikap, bukan masa yang masa yang pendek bagi kita. Kita sebagai manusia, kita nak pakai nyawa, pakai hidup ni berpanjangnya juga. Walaupun di sisi Allah Ta'ala itu sikit, tetapi jiwa kita nak pakai tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun, nak lepas gitu. Kalau tidak ada kebahagiaan, nescaya kita akan duduk di dalam kesusahan. Dengan sebab itu, punca yang besar sekali, bagaimanakah kita nak menjadikan harta benda kita jadi halal? Pasti kita kena menghalalkan diri kita, dalam arti kata kena mengadakan diri kita dengan cara nak jadi kita faham ajaran Islam jadi molek. Dengan sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dia katakan, Nabi kata, qala alaihi salatu wassalam, ma akala ahadun ta'aman qat khairun min an ya'kula min amal yadihi wa inna nabiyallahi Daud alaihi salam kana ya'kulu min amal yadihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, tidaklah makan seorang kamu akan harta, akan makanan yang baik daripada kita usaha daripada tangan kita sendiri. Memang kita nak guna tangan kita, nak guna telefon kena guna tangan, nak guna internet kena guna tangan, nak jual beli kena guna tangan, goleknya macam tu.
Tetapi bagaimana kita nak guna tangan kita ni? Nak guna dengan cara hak syariat kita nak. Guna dengan cara halal, guna dengan cara yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana kalau kita guna tangan kita ni tak kena, membawa kepada kemusnahan, bukan membawakan kepada benda yang jadi sejuk mata ataupun jadi penawar bagi kita, itu tidak. Juga Nabi Daud alaihi salam dia khijah sendiri. Memang kita kena khijah sendiri, tak ada salah dah kita nak khijah anak hari dah. Akan tetapi bagaimana kita menghasilkan harta benda kita daripada benda yang kita khijah dengan tangan kita sendiri. Ayuhal muslimun, benda ni adalah benda penting, benda yang kita itu kena bergaduh dengan dia, benda yang kita kena ambil berat dengan dia. Jangan kita cuai, sama ada hamba sendiri dan kamu semuanya. Jangan kita buat cuai dalam masalah makan dan minum, kerana makan dan minum tadi itu adalah perkara-perkara yang membawakan kita bahagia dalam dunia dan berjaya kita hidup di alam akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala telah firman di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Cuba kita perhati ayat ni molek. Kalaulah kita memahami dalam khutbah ni ayat ni satu sahaja, nasib kita akan bahagia hidup di dalam muka bumi ini. Tak ada jadi kriat, tak ada jadi serabut, tak ada jadi panas. Hidup di dalam keluarga akan dapat kebahagiaan. Tuhan kata, wahai orang yang beriman. Khitab kepada kita semua. Munasabah bulan Ramadan hatu-hatu Quran ni Quran dah. Hei orang yang beriman, makanlah daripada perkara yang ada daripada bumi, yang keluar daripada bumi. Halalan tayyiban, perkara yang halal lagi tayyib. Apa makna halal di sini? Katanya ahli tafsir, makna perkara yang kena dengan syariat kita, perkara yang syariat kita itu izin bagi kita, perkara yang syariat kita tak mengharamkan bagi kita. Berapa kata perkara yang syariat kita haram? Daripada kita pergi rapah harta orang, tak boleh. Daripada kita pergi curi harta orang, tak boleh. Daripada kita muamalah dengan riba, tak boleh. Daripada kita makan riswah, tak boleh. Daripada kita tipu, tak boleh. Daripada amalan muamalah dengan cara haram, tak boleh. Semua perkara ini kalau orang buat dengan kita pun kita tak redha. Kita diberi harta kita, sedangkan bukan hak kita nak bagi kepada seorang yang kita nak beri, kita sendiri pun tak redha. Dengan sebab itu Allah Ta'ala raya dalam Quran kata, kulu mimma fil ardi halalan, benar halal. Nawawi kata kita redha di antara satu sama lain. Sebab tu dia kata dalam ayat lain, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Jangan kita makan harta di antara satu sama lain dengan cara batil. Apa makna batil? Kalau sebut saat ni, sama ada riba, sama ada tipu, sama ada rapah, sama ada riswah, sama ada tu, sama ada ni, kita kena jawab diri. Ini bukan perkataan amah. Ni terkadang kata, oh, gaduh apa kita nak hidup lagu mana ikut kita lah. Tak. Ini perkataan Tuhan kita yang mengadakan kita, yang menjadikan kita, yang menghidupkan kita, dan lagi dia akan mematikan kita, dan dia bangkitkan kita, dan dia nak balaskan amalan terhadap kita, imma fi ilal jannah wa imma ilan nar. Wa imma kita akan boleh masuk syurga, wa imma kita kena pergi pada neraka. Nasallallahu taala assalamu wal afiyah. Kemudian satu lagi, tayyiban. Sekadar halal saja tak ada lagi, nak tayyiban. Apa makna tayyiban? Iaitu perkara-perkara yang jadi manfaat bagi hidup kita. Bukan kita pergi makan benda yang memunahkan jasad kita, diminumkan perkara yang memunahkan jasad kita, memunahkan akal fikiran kita. Dak Tuhan larang kita. Hei orang Islam, siapa dia turun Tuhan, nescaya dia akan berjaya hidup dunia dan akhirat. Siapa dia lawan Tuhan, nescaya dia akan binasa hidup dunia dan hidup akhirat. Lalu Tuhan kata, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Ayat ni berat. Jangan ikut jenjak langkah syaitan. Lepas daripada Tuhan suruh makan dengan cara molek, cara halal dengan cara hak molek, Tuhan kata jangan turut. Jangan turut jenjak langkah syaitan. Kenapa Allah Ta'ala bawa datang ayat ni duk lip belakang daripada ayat makan dan minum ni? Kenapa? Kerana ayat tu syaitan lah yang mengajakkan kita suruh makan perkara yang halal, mengajar perkara yang haram, dan buat perkara-perkara yang haram. Innahu lakum adu mubin. Sesungguhnya syaitan itu
adalah seteru bagi kita yang nyata. Tahu apa? Kerana kita duduk seni-seni dalam syurga sebab kena mai duduk dalam dunia susah payah ni sebab dia, tak sebab syaitan. Maka kita duduk dalam dunia ni Tuhan wi Quran, wi Nabi Muhammad, wi bulan Ramadan mari pada kita nak heret kita kelak pada syurga. Dia pula menghalangkan kita daripada nak kelak pada syurga. Sebab tu Tuhan kata innahu, sesungguhnya syaitan itu lakum, bagi kamu ayyuhal adamiyun, wahai anak Adam, lakum aduwwum mubin, seteru yang nyata jelas. Maka hendaklah kita mengadakan diri kita jadi seteru dengan syaitan rajim supaya kita dapat kemenangan hidup dunia dan bahagia hidup di akhirat nanti. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم ترحمون. Sidang Jumaat yang dirahmati, pada masa yang kita duduk ini, kebanyakan manusia itu tidak heran mana kepada ajaran al-Islam, tak ada heran mana langa siang malam pagi petang, tak ada orang ambil cakna dengan ajaran agama. Sedangkan ajaran agama lah ajaran yang membawakan kepada kebahagiaan. Agama lah membawakan kepada selamat kita daripada bala petaka. Agama lah membawakan kita selamat daripada perkara-perkara yang jadi susah hati manusia. Agama lah yang nak selamatkan kita daripada api neraka, bahagia hidup dunia dan jayanya hidup di akhirat nanti. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beri amaran di sini. Jagalah amaran ini, jagalah peringatan ini. Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala meriwayat kata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, selagi akan datang kepada manusia satu masa, ghalib daripada ulama, royak kata masa kita dak ada ni, ghalib daripada ulama yang syarahkan hadis sahih Bukhari ni, pada masa kita ada ni. La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, satu masa, la yubalil mar, tak kira oleh manusia lagu mana, bima akhadhal mal aminal halal amil haram, tak kiranya manusia ambilnya harta daripada mana, tak kira halal tak kira haram, asalkan boleh semata-mata. Ya Allah, hari ni orang kira tahu boleh ya harta, nak nego gapo ikut akulah. Ini masa yang kita duduk, sedangkan dia sendiri tak berasa sebenar hati juga. Ada duit pernah benar tapi tuan nak makan tak boleh. Ada duit pernah benar tuan nak gerak tak boleh. Ada duit pernah benar anak tak ada berjual walaupun sore. Ada duit pernah benar isteri tak ada taat pada dia walaupun sikit pun. Ada duit pernah benar, akan tetapi tak berjaya apa yang dia tadi itu nak mau nak buat, tak berjaya. Apa? Kerana dia duduk di dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Harta ni kalau kita tak guna, harta ni kalau kita guna tak kena, ia akan makan diri kita. Dan awal-awal sekali Allah Taala akan tanya, kata, harta mu mana, mu guna lagu mana? Kita pula kena jawab. Kemudian kita tinggal harta habis tadi itu, orang lain guna lepas pada kita mati, tapi hisab tadi itu di atas kita. Sebab itulah setengah daripada ulama dia kata tak ada dah orang tak cidik lebih daripada orang nego perkara yang haram, nego perkara yang tidak halal. Selepas daripada dia meninggal orang lain guna, maka tu hisabkan harta di atas belakang dia, di atas kepala dia, di atas tubuh dia,
dia hendak bercara. Dia tak guna, tapi orang lain guna, tapi hisab di atas diri dia. Sebab itu, sedarlah ayyuhal muslimun, sedarlah ayyuhal ummah, daripada makan perkara yang haram, perkara yang Allah Subhanahu wa taala murka. Kerana dunia ini, kul mata'ud dunya qalil, kata olehmu kesenangan dunia itu sikit, wal akhiratu khairul liman ittaqa, kebaikan itu kekal di hari akhirat nanti bagi mereka yang beramal dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin وانصر عبادك موحدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمة واحفظنا بالإسلام قاعدة واحفظنا بالإسلام راقدة ولا تشبك بنا عدوا ولا حاسدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.